Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada sesi kali ini. Saya Cikgu Nasiruddin, Cikgu Sains Komputer anda. Hari ini saya akan menerangkan mengenai subjek Sains Komputer tingkatan 4 bab 1, iaitu topik 1.7 Pembangunan Aplikasi, subtopik 1.71 Kitarhayat Pembangunan Sistem SDLC. Okey, ini adalah isi kandungan pembelajaran pada hari ini. Pertamanya saya akan menerangkan mengenai pengenalan kepada SDLC. Yang kedua, saya akan menerangkan mengenai metodologi umum dalam SDLC. Dan yang ketiga, saya akan terangkan mengenai model air terjun, dan akhir sekali saya akan menerangkan fasa-fasa pembangunan sistem dengan ringkas. Okey, kita akan mulakan kelas dengan kepada pengenalan kitarhayat pembangunan sistem. Okey, apakah yang disebut-sebut sebagai software development life cycle? Okey, dalam slide ini saya akan tunjukkan apakah yang dimaksudkan dengan kitarhayat pembangunan sistem. Okey, kitarhayat pembangunan sistem ini dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai software development life cycle ataupun ringkasan daripada SDLC, dan ia juga dikenali sebagai kitarhayat pembangunan aplikasi. So, dia ada banyak nama, tapi ianya adalah sama saja. Boleh panggil SDLC, boleh panggil kitarhayat pembangunan aplikasi, dan boleh panggil kitarhayat pembangunan sistem. Dan seterusnya, ia merupakan istilah yang digunakan dalam kejuruteraan sistem dan perisian, sistem maklumat dan pembangunan aplikasi yang menjelaskan proses merancang, proses mereka bentuk, proses menguji, dan proses mengimplementasi sesuatu aplikasi atau perisian. Maksudnya di sini, apabila kita hendak membangunkan sesuatu sistem, contohnya sistem macam Foodpanda, kita perlu melakukan proses mengikut fasa-fasa, iaitu proses yang pertama adalah proses merancang, dan yang kedua proses mereka bentuk, sama ada kita mereka bentuk paparan antarmuka, kita mereka bentuk database, ataupun kita mereka bentuk coding kita. Dan seterusnya kita menguji sistem kita dan menjadikan sistem aplikasi itu boleh digunakan oleh pengguna yang terakhir. Dan yang terakhir kali, SDLC terdiri daripada satu kitaran fasa yang berjujukan dan menjadi sebagai pelan tindakan yang berkesan kepada pasukan projek. Dalam pembangunan sistem ini, apabila kita bekerja dalam satu pasukan, ianya SDLC akan menjadi sebagai pelan yang menjayakan sistem kita. So, tanpa pelan yang terperinci dan teratur, saya jangkakan projek yang kita akan bina itu tidak menjadi kenyataan. Seterusnya kita pergi kepada metodologi umum SDLC. Dalam SDLC ini, ia ada beberapa metodologi. Antaranya ialah, yang pertama ialah model air terjun, waterfall model, dan yang kedua adalah model rapid application development model, dan yang ketiga model lelaran, iaitu iteratif model, dan yang keempat adalah model lingkaran, spiral model, dan yang kelima adalah model tangkas. Baiklah, antara kelima-lima model ini, model air terjun adalah merupakan model yang paling popular dan model yang paling awal dibangunkan dalam software development life cycle. Okay, seterusnya saya akan menerangkan mengenai model air terjun. Seperti yang saya beritahu tadi, model air terjun adalah model yang paling popular di antara model-model pembangunan sistem yang lain. Okey, apakah yang dipanggil model air terjun? Model air terjun adalah model yang digunakan sebagai model pembangunan aplikasi kerana model ini mirip kepada proses-proses yang ada dalam SDLC. Okey, model air terjun ini dia hampir sama dengan proses-proses yang ada dalam SDLC. Dan seterusnya, model ini merupakan model terawal, mudah difahami dan mudah diuruskan. Oleh kerana ianya sangat mudah untuk difahami dan mudah diuruskan, ianya telah menjadi model pilihan yang digunakan pakai oleh seluruh pembangun sistem yang ada di seluruh dunia.
Dan yang ketiga, ianya mengandungi 5 fasa. Dan setiap daripada fasa-fasa ini ianya perlu diselesaikan sebelum kita pergi kepada fasa yang seterusnya. Okey, sebagai contohnya apabila membangunkan sistem ini, apabila kita berada di fasa yang pertama, kita tak akan boleh skip kepada fasa yang kedua dan kita tak boleh pergi kepada fasa ketiga. Untuk pergi ke fasa seterusnya, kita perlu selesaikan dahulu fasa yang sebelumnya. Dan yang terakhir, maklumat bagi setiap fasa diperlukan untuk fasa yang berikutnya dan kita tidak boleh berpatah balik. Okey, oleh kerana model air terjun ini adalah model yang berjujukan, ianya tidak membenarkan pembangun yang menggunakan model air terjun ini untuk berpatah balik ke fasa sebelumnya. Okey, dalam setiap fasa ini, dia ada setiap maklumat tentang aktiviti-aktiviti yang kita buat semasa dalam fasa tersebut dan maklumat itu diperlukan untuk digunakan sebagai panduan kepada fasa yang seterusnya. Okey, selepas ini saya akan terangkan mengenai fasa-fasa yang ada dalam sistem pembangunan aplikasi. Baiklah, untuk yang terakhir sekali saya akan menerangkan mengenai fasa-fasa yang ada dalam pembangunan sistem. Seperti yang kita sedia maklum yang sudah saya terangkan tadi, terdapat 5 fasa yang ada dalam pembangunan sistem. Okay, kita tengok fasa-fasanya. Fasa yang pertama adalah analisis masalah. Fasa yang kedua adalah reka bentuk penyelesaian. Fasa ketiga adalah laksana penyelesaian. Fasa keempat adalah uji dan nyahralat. Dan fasa yang terakhir sekali adalah fasa dokumentasi. Okay, kalau kita tengok kepada keseluruhan fasa-fasa ini, setiap fasa mempunyai aktiviti-aktiviti yang perlu diselesaikan oleh para pembangun sistem. Okey. Sekarang saya akan terangkan satu persatu fasa-fasa yang ada. Okey, dalam fasa analisis masalah ini, setiap sistem yang dibangunkan adalah dibina berpandukan masalah yang dihadapi oleh pengguna sistem itu. Sebagai contohnya, apabila kita hendak membangunkan sistem seperti Shopee, masalah yang dihadapi oleh pengguna adalah untuk membeli barang-barang secara cepat. Dan oleh itu, kita menggunakan sistem pembelian secara online untuk menyelesaikan masalah pengguna itu tadi. Okey, seterusnya, fasa reka bentuk penyelesaian. Setelah fasa pertama tadi, kita mengenal pasti masalah-masalah pengguna. Masalah itu akan diterjemahkan kepada algoritma. Dan algoritma itu kita akan tukarkan kepada pesudukut dan juga carta alih. Okey. Setelah fasa kedua ini selesai, kita akan pergi ke fasa ketiga, iaitu fasa untuk kita membangunkan sistem. Di sini adalah bermula fasa untuk kita menulis coding. Dan ini merupakan fasa yang paling lama. Kerana apa ianya merupakan fasa yang lama? Semua pihak yang terlibat dalam membangunkan sistem, contohnya programmer, orang yang membuat database. Kerana di sini adalah bermula kita punya fasa-fasa pembangunan. Dan apabila kita siap menulis coding itu, kita akan pergi ke fasa uji kaji dan nyahralat. Kenapa kita perlu membuat pengujian? Sebab kita perlu memastikan setiap sistem yang kita bina itu dapat berfungsi dengan baik sebelum kita menghantar kepada
pengguna terakhir. Okey, dalam fasa yang keempat ini dia ada beberapa jenis-jenis ujian dan kita akan kena pasti ralat-ralat yang ada semasa kita membangunkan sistem, dan kita akan betulkan dan juga kita akan menambah baik sistem yang sedia ada. Okey, setelah selesai pada fasa yang keempat ini, kita akan pergi kepada fasa yang terakhir, iaitu fasa dokumentasi. Okey, fasa dokumentasi ini adalah sangat penting kerana ianya akan menjadi rujukan kepada programmer-programmer yang lain, ataupun ianya akan menjadi rujukan kepada pengguna tersebut, pengguna sistem yang kita bangunkan tadi. Okey, seterusnya saya akan terangkan mengenai model apakah yang dipakai kepada fasa-fasa penggunaan sistem ini. Okey, daripada slide ini kita dapat lihat fasa ini menurun daripada atas turun hingga ke bawah. Okey. Kerana apa? Kerana ia menggunakan model air terjun. Okey, seperti mana air terjun? Kenapa ianya dipanggil model air terjun? Model air terjun ini apabila ia berada di atas, airnya akan turun dan mengalir sehingga ke bawah. Begitu juga dengan fasa-fasa ini, ianya akan turun daripada fasa analisis, turun kepada reka bentuk penyelesaian dan turun kepada fasa yang terakhir. Dan seperti air yang turun daripada air terjun itu, air ini tidak boleh untuk naik ke atas semula. Okey. Begitu juga dengan fasa-fasa yang ada dalam pembangunan sistem ini. Contohnya, apabila kita berada di fasa dokumentasi dan bila berlaku sebarang kesilapan, kita tidak dibenarkan untuk kembali semula ke fasa-fasa sebelumnya. Kerana itulah ianya dikenali sebagai model air terjun. Dan model air terjun ini adalah model yang berrujukan ataupun dikenali sebagai model yang linear. Baiklah, itu sahaja daripada saya untuk sesi penerangan pada kali ini. Terima kasih kepada sesiapa yang menonton video pengajaran pada kali ini. Dan semoga dengan penghasilan video ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar-pelajar yang mengambil subjek sains komputer, khususnya tingkatan 4. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi.